Alif Fatini binti Abdul Rahman, nombor metrik 283385. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan kepada organisasi JBPM. Yang pertama, organisasi JBPM proses penyampaian maklumat kepada individu, kumpulan organisasi dan sebagainya untuk mewujudkan kefahaman untuk dikongsi bersama. Yang kedua, komunikasi adalah seperti radio, TV, surat khabar dan majalah. Tapi kita perlu tahu konsep komunikasi sebenar seperti guna isyarat, kata-kata mata, mulut dan lain-lain. Yang ketiga, melibatkan proses penyusunan dan penempatan tugas, kuasa dan sumber fizikal yang ada kepada ahli-ahli organisasi supaya dapat menjalankan tugas dengan jayanya. Seterusnya, bidang komunikasi yang dipilih. Komunikasi organisasi JBPM. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan medium perhubungan sama ada lisan atau teks yang dapat difahami oleh kedua-dua belah pihak dalam JBPM. Yang kedua, tata cara berkomunikasi secara sistematik perlu dipatuhi agar penyampaian maklumat adalah tepat dan pantas serta kebocoran maklumat tidak berlaku semasa penyampaian tersebut. Selain itu, amalan-amalan komunikasi dalam JBPM memastikan seluruh organisasi yang ditetapkan dalam JBPM mestilah berkongsi visi dan misi organisasi, menyatukan usaha untuk mencapai matlamat organisasi JBPM, memupuk suasana yang sihat dan harmoni dalam organisasi, dapat memupuk kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Kesan amalan komunikasi dalam JBPM. Yang pertama, amalan pertama ialah kepercayaan. Komunikasi yang berkesan memupuk kepercayaan dengan orang lain. Kedua, keupayaan untuk mendengar dengan teliti dan merangkul sudut pandang yang berbeza membantu orang lain mempercayai bahawa anda membuat keputusan yang optimum untuk semua orang dalam kumpulan. Yang terakhir, amalan komunikasi juga dapat menjalinkan hubungan dengan lebih baik. Komunikasi yang baik juga meningkatkan hubungan yang baik dengan pekerja dan kehidupan peribadi anda dengan rakan dan ahli keluarga. Bagaimana amalan komunikasi tersebut boleh ditingkatkan lagi untuk organisasi tersebut? Yang pertama, memberikan panduan atau membantu kepada pengguna di lapangan agar dapat berkomunikasi di dalam mood dan talk group serta penggunaan call sign yang betul. Kedua, mengendalikan pengaturcaraan pelan komunikasi bagi setiap operasi agar berjalan dengan lancar. Pengaturcaraan pelan yang terbaik adalah penting dalam unit sesuatu pekerjaan. Pengaturcaraan pelan komunikasi ini hendaklah membuat penyediaan secara menyeluruh di sebuah unit pekerjaan agar dapat memartabatkan lagi amalan berkomunikasi di kalangan masyarakat. Akhir sekali, organisasi juga seharusnya dimaklumkan tentang perspektif organisasi bagi membolehkan mereka turut serta dalam menjana matlamat organisasi di samping meningkatkan pelaburan. Bagi JBPM, pelanggan merupakan aspek utama luaran organisasi kerana pelanggan adalah masyarakat dan khidmat yang disediakan oleh JBPM adalah untuk mereka. Akhir sekali, kesimpulan. Komunikasi organisasi yang efektif boleh membawa banyak perubahan dalam kegiatan aktiviti yang dilaksanakan dalam dan luar organisasi. Interaksi di antara ahli-ahli dalam organisasi adalah dari peringkat atasan dan bawahan memerlukan aliran komunikasi serta keberkesanan dalam setiap penyampaian maklumat. Dalam aspek komunikasi organisasi juga, maklum balas dalam perhubungan dua hala sangat memainkan peranan yang penting dalam penyampaian maklumat kepada pihak tertentu. JBPM adalah sebuah organisasi yang mengamalkan iklim komunikasi yang berpelbagai. Oleh itu, telah menjadi kewajipan organisasi untuk seluruh anggota yang berkhidmat serta memahami tujuan dan maklumat organisasi tersebut. Contoh, misi JBPM iaitu memberi perkhidmatan kemubaan dan penyelamat yang profesional bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda demi kesejahteraan rakyat.